Muka surat 103 dah. 103 atas sekali. Satu tiga. Waktu solat asar. Waktu solat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Waktu solat asar ialah mulai waktu zuhur habis sampai seluruh busur matahari, busur maknanya bulatan dia tu terbenam di ufuk di kaki langit itu. 2 minggu lepas kita dah terang semayang yang mula-mula sekali Nabi buat lepas dia turun daripada Mi'raj, Surat Mi'raj tu di semayang zuhur dulu mula-mula. Subuh tak lagi. Malam Surat Mi'raj tu Nabi menajak hadrat Allah, terima ibadat solat, turun ke dunia ini, turun ke Baitul Maqdis, ke Madinah, ke Mekah. Pada masa itu waktu tu dah lewat dah. Jadi mereka beritahu kepada dia dengan perintah Allah supaya mengerjakan sembahyang zuhur. Itulah sebab dikatakan sembahyang yang paling terang sekali zuhur tu paling terang, zuhur. Sembahyang zuhur lah. Terang dari segi masa, nampak terang matahari tengah langit tu gelecoh sikit. Terang juga semayang mula-mula sekali Nabi buat semayang zuhur lah. Semayang Jumaat kediang. Semayang Jumaat tu masa Nabi pindah ke Madinah tu. Tu di Quba tu. Jadi semayang zuhur seperti yang kita bincang 2 minggu lepas, ialah sewaktu matahari betul-betul atas kepala kita. Betul atas kepala kita tu. Itu. Dua zuhur lagi tu atas kepala kita betul-betul. Mana bukan atas kepala ni, setentang dengan kepala kita. Kepala kita setentang dengan matahari atas langit tu. Dua zuhur lagi tu. Dia beda sikit ke barat. Nampak bayang kita jatuh ke timur sikit. Leceh tari dipanggil. Itu mula masuk waktu zuhur. Jadi waktu zuhur tu dia kira matahari setang kepala kita sebelum pagi tu dok lagi. Naik dok lagi. Sampai dekat dengan kepala kita, atas kepala kita tu condong lagi kena. Dok lagi. Bila sampai atas kepala kita dok lagi. Bila dia renyuk sikit tak ke barat tu, nescaya nampak bayang kita atas bumi ni, nampak bayang kita sikit dia. Dia nampak bayang sikit ke, itu mula masuk waktu zuhur. Nanti gelecoh sikit je. Matahari atas kepala kita tu dia gelecoh tu, di atas kepala kita dia berhenti sekejap tu, betul-betul atas kepala kita, lepas tu gelecoh sikit. Maka masa 1 minit 7 saat. 1 minit. Cepat tu masa tu. Barulah masuk waktu zuhur. Tu. Mudah lah. Macam ni botol ni. Ni kita duduk cacang tengah hari betul. Matahari naik bayang di sini. Naik. Bayang kau rendah. Bayang kau kesok. Sini, bayang sini.
Siapa atas kepala ni ada bayang ni, sakok ni, ada bayang. Masa ni dia panggil waktu istiwa. Tak boleh kita semai sunat mutlak ni. Sunat ajak tak boleh ni. Dia kesok sikit tu, bayang dia sebelah timur ni. Dia main waktu zawal, gelici mata kita tengok. Gelici lah. Gelici lah. Selepas 1 minit 4 saat duduk sini, 1 minit kosong ni, kosong. Dia berjalan 1 minit 4 saat. Dia baiklah bayang sini, bayang cermin ni. Sikit je, jetes sini je belah kanan. Belah kanan naik. Itu mula-mula sekali masuk waktu zuhur. Itu dia. Waktu asar pula. Bila matahari kau beredar, bayang kau panjang. Kau beredar, bayang kau panjang. Tak tu. Siapa matahari duduk sini, bayang ni sama panjang botol. Itu mula habis waktu asar. Dah mula habis waktu asar. Mula masuk waktu asar. Dah. Jalan bayang. Matahari sini, bayang tu dah bergebah ini. Bila matahari jatuh, bulatan dia jatuh semua sekali ni. Bulatan piring jatuh. Tak nampak pun bulat matahari sini. Dia upuk bumi tu. Itu dia kata habis waktu asar. Dah mula masuk waktu maghrib. Disambung dia gitu. Disambung. Ya. 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 Asar tak buat? Oh, tak boleh gitu, tak cukup sembahyang. Amalan lain tu hak cukup, tuan ti cukup Zuhur cukup lah. Cukup. Satu waktu tak cukup, waktu tak cukup tu mana dia kena qada. Qada balik Kalau tak qada pun dia banyak sembahyang sunat. Ada buat sembahyang sunat tau. Harap pahala sembahyang sunat boleh tapung situ. Amal sunat lain. Hak lain lagi. Hak ada dia buat. Sedekah ke miskin, puasa sunat boleh tapung situ. Sebab dia tak qada. Ganti hak lain. Terima. Hak lain terima. Sebab dia buat lain sepuluh ni berlaku pasal aku tak terima. Lama pula orang berimbang. Semaya dia sepuluh ni tu. Asal dia ditinggal dah katalah. Ditinggal tu bukan kerana apa dah. Kerana uzur. Kalau dia tinggalkan dia malas, dosa besar. Ini tobat dah. Tapi bukan kafir. Kalau dia engkar, tak wajib sembahyang asar. Tak wajib. Sembahyang lain wajib. Dia menafikan hukum. Jadi murtad dia. Pasal dia canggah, petah. Mengurangkan ibadat. Kalau dia malas tak apa, fasik. Itu cara dia. Fasik. Dia hukum dia 3. Hukum pertama sekali, dia wajib. Dia tahu sembahyang tu wajib, puasa tu wajib. Tak. Tapi malas buat. Haji pergi. Haji suka sangat pergi. Tapi sembahyang malas. Puasa dak. Masa kecil lagi dak latih dah. Tak jejah Islam dia tu. Iman dia kurang lah. Islam tak jejah. Tak jadi mengtak dia. Masa dia malas. Yang kedua,
Kalau dia tu engkar menafikan hukum hak wajib, dia kata tak payah sembahyang apa tahu, tuan tahu dah. Itu dia. Tuan tahu dah. Dia buat laka tau. Kita pun dia buat. Hidayah pun dia beri. Itu dia. Jahil alim pun, malas rajin pun dia beri belaka pakai hukum kok tu. Jabariyah. Itu jaga tu. Dia menafikan hukum. Wajib, dia tak wajib. Pemurtad lah. Yang ketiga, dia tinggal tu kan uzur. Lain tu lah. Kan uzur dia kabur balik lah. Kalau dia dalam kabur dia mati. Bayar dia lah. Bayar berat. Support. Satu waktu. Lepas juga. Kalau 5 waktu, 5 support. Ada tu. Ada 3 hukum situ. Sebab tu kalau kita nak hukum orang tu jadi kafir tu, jangan. Dia ada variable dia, hukum dia berkembang. Jatuh pada hukum dia malah, tak apa. Pasal dia percaya wajib sembahyang tu. Berdasar pada hukum dia tu uzur, sakit. Tu tak apa. Berdasar pada hukum dia tolak hukum tu, hukum Tuhan tu, hak wajib tu. Itu hukum murtad. Jadi ada hukum fasik, ada hukum kafir, ada hukum mukmin. 3 hukum ada tu. Islam, fasik, kufur, kafir. 3 hukum. Jangan kita pakai ngambang. Seje hukum. Bila tak sembahyang kafir. Tak boleh. Kerana orang tu dia percaya sembahyang tu wajib, dia malas. Fasik dia tu tak boleh jadi wali, tak boleh jadi saksi. Cara mahkamah tolak tu pasal fasik. Kecuali dia taubat tau. Jadi adil balik. Itu cara dia. Jadi orang Islam selamat dia pasal dia baca la Islam. Tapi iman dia kurus, iman dia tak urut. Iman dia kurang sangat. Agak Islam tolong dia pasal dia percaya pada Allah dah. Itu dia. Itu cara dia. Habis. Jadi waktu solat maghrib ialah mulai matahari terbenam pula sampai kepada teja merah melenyap. Teja merah ni makna cahaya merah. Bila matahari jatuh, itu mula masuk waktu maghrib. Bola atang dia jatuh. Bola atang nak jatuh, pak bola atang tu dia jatuh betul. Tak nampak dia ke ufuk langit tu. Jatuh betul. Lagi nampak lagi bearing dia tu, piring dia nampak lagi cetek. Setelah tu ada lagi, itu masih ada waktu asar lagi tu. Dia nak mesti tenggelam dia di ufuk belah barat ni, tak nampak lagi bola atang tu. Bila nampak, itu mula masuk waktu maghrib, cahaya pun naik. Cahaya matahari naik. Cahaya matahari naik sikit sekejap. Naik sekejap. Lepas tu cahaya ke lemah matahari ke beda sama ke bawah kita semua. Akhir hilang cahaya merah tadi. Itu mula masuk waktu isyak pula. Matahari jalan lagi ke bawah bumi kita. Jalan. 20 darjah lagi nak terbit matahari. Jalanan dia. 20 darjah maknanya 1 darjah 4 minit. Macam anak kata minggu 2 minggu lepas. 1 darjah tu 4 minit. Kalau 20 darjah 2 kali 20 darjah 2 kali 4 berapa? 40 20 darjah, 1 darjah 4 minit berapa? 80 minit. 80 minit 1 jam 20 minit. Jadi sebelum matahari naik tu, naik tak mesti semua. Nampak piring di atas sikit, atas paling nampak dah. Tadi nampak merah sini. Itulah mula masuk waktu pagi. Jadi sebelum matahari naik ni, masa ni start daripada sini sampai ke sini, 20 darjah tadi, waktu subuh. Ke tak faham tu?
Boleh faham tak? Gini. Bumi kita ni bulat. Anak tak ingat. Anak Protestan. Bulat tambah. Bumi kita bulat. Bulat getek. Cuma ujung tu sikit ada lepes sikit macam telur lah. Dia bulat. Ni bumi ni. Bulat atas kita tu. Atas bulat. Jadi bumi kita ni dia musing. Dia musing. Tidak sudah dia musing kan? Zahirnya dia tak musing, yang musing matahari. Nampak tak? Faham molek ni? Dalam Al-Quran tu Tuhan kata wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab wa taral jibala jamidatan. Kamu tengok bumi ni beku, tak gerak ni kan? Tak gerak banyak, kan gerak, tak goncang. Yang bergeraknya tu matahari bergerak. Wahia, sedangkan bumi itu tamurru, dia bergerak, berlari marras sahabi, semacam berlarinya awan di langit. Jadi kalau bumi itu macam awan bergerak, bumi itu bergerak macam awan bergerak. Oleh sebab bukit itu bergerak macam awan langit bergerak. Sebab bukit tadi sebahagian daripada bumi, bila bergerak bukit, bergeraklah bumi. Jadi bumi kita bergerak, musing. Ni matahari dia musing. Sebulan 30 hari. Bulan Syawal katakanlah. Lepas tu marang sebulan, pusing sebulan sampai 12 bulan, 360 hari. Dia musing. Kau duduk atas langit tahu lah. Kecil bumi. Bola getar duduk sebola, nampak? Musing. Jadi pusingan dia naik matahari tadi, zahir nampak. Naik matahari musing daripada pagi sampai tengah hari, sampai tapala, sampai waktu asar, sampai matahari jatuh, duduk bawah bumi. Nak subuh 20 darjah lagi nak terbit matahari. Itu dipanggil pusingan putaran bumi mengelilingi matahari masa 15 darjah bersamaan 24 jam sehari semalam. Jadi itu Tuhan nak mudahkan kita guna waktu. Tuhan nak mudah kita guna waktu. Dan ni orang yang celak mata, orang buta tak apalah, maknanya diuzur. Tuhan buat belaka. Tuhan nak ajar kita guna waktu. Matahari naik, nampak piring atas je, nampak merah je atas ni. Ni tak terbit lagi ni. Dia berjalan Mustaka terbit saja merah sini. Ni tak lagi. Itu mula masuk waktu syuruk, waktu matahari naik. Masa ni lah sampai dia naik 28 minit jam kita lah 7 darjah. Masa ni tak boleh kita sembahyang sunat mutlak. Masa ni tak boleh sembahyang duha pula, sembahyang tasbih. Masa ni tak boleh kita sembahyang sunat musafir. Kalau nak musafir berduduk saja, sembahyang sunat tak boleh. Masa ni kita sembahyang tak boleh sembahyang sunat hajat. Masa ni tak boleh kita sembahyang sunat istikharah. Masa ni tak boleh kita sembahyang sunat mutlak ni. Masa matahari naik serejah 2, 3, 4, 5, 6, 7 darjah. Kali 1 darjah 4 minit. 28 minit. Masa ni tak boleh ni. Kalau dah segalah dia panggil. Sebelum qada tak apa. Sebelum subuh qada dalam waktu ni tak apa. Dia bukan sunat mutlak tu.
matahari naik. Lepas dah 70 apa ni 20 minit baru waktu duha. Sunat duha. Siapa belum tari siapa tengah langit ni waktu duha ni. Saat tadi semai sunat isyraq. Ni semai sunat duha ni. Bila matahari betul-betul tak apa lagi kita tani betul-betul. Tani. Ini waktu istiwa ni. Ini waktu ni tak boleh kita semayang sunat mutlak macam tadi. Tak boleh semayang duha, semayang apa ni, sunat mutlak, semayang hajat, istiqarah, semayang sunat musafir, semayang sunat imrah, semayang sunat haji, apa ni, semayang hajat tak boleh sini. Leceh sikit sini, mula masuk waktu zuhur. Matahari berjalan sini. Turun sini matahari. Bayang yang panjang ni. Bayang kayu ni macam. Itu mula usul asar. Bila matahari jatuh sini, jatuh tak nampak pula datang ni. Itu mula masuk waktu maghrib. Itu teratur gitu. Bila matahari di bawah bumi, hilang cahaya. Itu masuk waktu isyak. Waktu isyak panjang sekali. Waktu isyak panjang sampai ke 20 darjah lagi nak naik. 20 darjah ni 20 darjah dapat 360. Satu darjah 20 minit 4 satu darjah 4 minit. 4 kali 20 80. Sejam 20 minit. Waktu subuh tu sejam 20 minit masa dia. Sekarang pun gitu lah. Terus saya tengok jadual tak apa tengok. Sejam 20 minit lagi nak terbit matahari masih sampai subuh. Itu maknanya Tuhan bagi waktu tu semua orang boleh faham mereka. Nak kena waktu zuhur tak lagi. Dah jauh sikit sini lagi. Bayang berlalu. Zuhur lah. Nak waktu asar tengok sana. Bagi dua. Zuhur Gari jatuh bagi dua untuk asar. Matahari jatuh maghrib. Bila matahari jatuh bawah sana tenggelam, cahaya naik merah. Lepas tu kelabu hitam balik. Itu habis waktu maghrib, masuk waktu isyak. Lepas tu sampai dia berjalan sampai tu, orang terbitlah cahaya panjang itu, panjang sodik. Lepas tu mari warna putih panjang itu. Itu mula Fajar Sodik, Fajar Kazib. Mula terbit Fajar Sodik. Itu mula waktu subuh. Bila waktu subuh mula, berapa lama masa? Sejam 20 minit bersamaan dengan 20 darjah. Daripada 360 tadi. 20 darjah tu sejam 20 minit. Kita tengok jam. Sejam 20 minit daripada waktu subuh awal sampai matahari naik. Sejam. Banyak lagi ni, sejam lebih lagi ni. Baru 20 waktu masuk waktu baru 20, 30, 40, 50, 70, 80. Masih 80 ni naik lalu sini. Nego sini. Itu habislah waktu subuh. Waktu isyraq nama dia. Boleh sama sunat isyraq. Naik 28 minit pula 7 darjah waktu duha. Belum habis waktu duha tu bila matahari nak naik tengah tu. Habis waktu duha. Tengah tu waktu istiwa. Tak boleh sunat tu. Lecah sikit waktu zuhur. Gitulah rutinnya. Tengokkan bumi. Bumi dipusing oleh matahari. Zuhur hakikatnya bumi keliling matahari. Sebab duduk sini tak terasa. Gitu dia. Jadi kita boleh pecah lalu. Cara mengenai waktu dengan kita membahagikan pergerakan perjalanan matahari melintasi kawasan dia. Kawasan Nur naik sikit je matahari nampak merah tu. Itu waktu mula pagi. Waktu syuruk. Naik kepada segala 7 darjah 28 minit. Itu waktu mula isyraq. Mula kita semayang duha. Sampai nak tengah langit tu habis isyraq. Habis duha.
Itu masuk waktu tengah hari. Betul tak pala. Itu tak boleh mayang tu. Waktu istiwa. Bergerak sikit. Matahari ke belah barat. Bayang dia belah timur bawah ni. Mula masuk waktu zuhur. Dah struknya. Itu cara dia. Itu cara dia. Mula faham tu kan. Nanti saya buat apa ni? Buat rajah. Mula datang dan peredaran dia mengikut derajah masing. 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah, 4 darjah, 5, 6, 7, 10, 12, sampai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, sampai 360 darjah ni. Tu. 360 darjah ni sehari semalam. 24 jam lama dia. 360 darjah ni sama dengan 24 jam. Betul tak lari. Bila kata 360 darjah sama dengan 24 jam sehari semalam. 24 darjah tu sama dengan 17 darjah jam apa ni? Jam matahari tu, jam darjah ni. Saya akan buat minggu depan insya-Allah. Kalau tidak kita tak faham waktu. Sebab tu kalau kita mengajar kitab fiqh sampai kiamat kita tak faham. Bermula masuk waktu zuhur itu ialah apabila gelincir matahari di tengah langit. Anda boleh tanya kita, matahari gelincir tengah langit dah macam mana cara dia gelincir tu? Dia terpicuk kaki sana. Gelincir mana? Dia lintas kawasan sini, dia lintas sini. Lintas bergerak sini berapa lama? 1 darjah 1 minit 4 saat. Dia lintas sini. Sikit je. Walaupun dia berjalan atas tengah langit, dia pindah sini 1 minit 4 saat tu, berapa ratus batu lajunya jarak dia itu. Jarak senggang antara dia tengah ni dengan dia gelincir ni. Berapa besar? Di sini mamang. Jarak jauh dah. Sini mamang. Sebab jauh tu nampak dekat. Nah, kalau kita tengok kapal belayar laut kan, kapal laut berlalu laju tu. Pasal jauh nampak macam semua berjalan. Dia dekat macam kapal terbang. Dia tak terbang. Kita tengok kereta berjalan atas jalan raya. Lambat kereta tau. Pada pergi dekat. Kita sedar kita laju ketika itu. Begitu matahari. Begitu matahari dia. Itu keadaan. Dan benda ni kita dapat dari segi maklumat bila kita belajar ilmu falakiyah. Ilmu falak, ilmu astronomi. Banyak dia ajar begitu. Macam gerhana bulan, bila berlaku. Tapi orang nak belajar benda ni, dia kena tahu ilmu geometri. Pakai logaritm, pakai jadual. Log dia tu. Logaritm. Buku dia tu. Jadi kita ambil kesimpulan. Waktu sembahyang disambung menyambung. Habis waktu zuhur, masuk waktu asar, sambung dia. Habis waktu asar, masuk waktu maghrib, sambung. Habis waktu maghrib, masuk waktu isyak, sambung. Habis masuk waktu isyak, masuk waktu subuh, sambung. Lepas tu tak bersambung lalu. Ya tak? Mana waktu lagi wajib? Waktu hati sunat dah. Kita nampak tu. Waktu sembahyang fardu kan, waktu sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tu semua bersambung Melaka. Semua sambung Melaka. Tapi dalam masa semalam tu waktu pagi tak bersambung, tak ada waktu fardu kita. Mula-mula sembahyang zuhur, wajib dah sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Habis waktu tu masuk asar. Asar masuk maghrib. Lepas maghrib isyak, lepas isyak subuh. Bila habis subuh, lepas tu ada waktu lain lagi.
Tak ada waktu dah. Waktu fardu tak ada dah. Waktu sunat je. Isra' sembahyang Tuhan. Tak tu? Itu dia. Sebab apa begitu? Kerana sudah nyata tajalli Tuhan. Cerah doa. Cerah dah. Tak payah dah. Ingat langit hak dia dah. Terang. Hak malah gelap. Sebab tu sembahyang sunat banyak malam-malam. Nak nyatakan hati kita ni dengan Allah tu biar jelas lagi. Dah malah gelap kan? Tak apa. Dengan Allah cerah. Hak siang ni terang dah. Buatan Allah. Hak mu Allah. Ia kan nak budak. Inna salati wa nusuki gini. Engkau. Malang tak nampak gelap tau. Kena sembahyang banyak-banyak sunat. Malang tu sawitin, istiqorah. Malang tu banyak kita dapat imbuhan hati kita dengan Allah. Itu dia. Ya. 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 Siang hari ni memang kita tidak boleh baca sembahyang kuat-kuat. Walaupun solat Jumaat kan. Apatah lagi sembahyang sendiri. Kalau malam memang disyariatkan sembahyang sekuat. Sekuat-kuat. Pertama sekali ialah dalam kitab disebut oleh sebab hati manusia ni, dia kata situ, oleh sebab hati manusia ni orang bimbang ni, hati orang bimbang, jangan kira hati orang lain yang orang bimbang. Dikata oleh sebab sudah nyata sangat siang hari ni kita nampak bukti Tuhan tu cerah, ilmu dia cerah dengan perbuatan dia, cerah dengan iradat dia, cerah dengan kudrat iradat ilmu sama-sama kalam tu nampak dah. Terang. Nak sebut apa lagi terang? Tahu terang. Senyap-senyap dah lah. Kalau malam gelap, kena kuat bunyi. Satu. Yang kedua, zaman Nabi dulu, siang hari dia tak payah sebut Allah Akbar, tak payah dah sebab nampak benar. Orang kafir nampak benar kita. Kuat Islam kita kuat. Bila malam hari tu dia kuatkan suara tu. Nak menakut orang kafir Islam ni kuat. Ada di mana-mana saja. Bangnya dan sebagainya. Itu punca dia. Ya sembahyang tu jadi kuat. Macam kita pakai dia buluh kan. Dong musuh takut tau. Gitu lah. Ini barat gitu lah. Jadi kita gegarkan malam tu dengan takbir, dengan band dan sebab kuat-kuat tu. Supaya orang kafir Mekah tu sedar Islam kita memang siang malam dia berjaga-jaga. Memang orang buat ada, memang tu. Ya. Apa benda tu? Memang gitu. Hukum dia begitu dah. 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 Memang begitu. Sebab tu Imam Asy'ari Masya'rani dalam kitab dia, orang tanya dia cakap atanmu orang beriman. Pasal apa tuan guru? Sembahyang sehari senyap. Kata dia. Tengok jelas. Dia dah ni. Buat tangan dia dah. Pegah dia buat ni. Apa nak kuat-kuat lagi? Nampak terang. Jawab dia. Terang nyata lah. Cerah membuat tangan dia ni. Langit Sebab tu malam gelap tu Tuhan beri tunjuk apa? Bintang. Kalau tidak gelap-gelemak nak buat apa? Nampak bintang curah. Bintang. Pulak je dia. Macam hitang tu, kita boleh kita tabur atas, perbandang ni hitang tau. Curah. Itu cara dia. Nak memikirkan orang kafir kita bukan senang. Sebab dia sudah sebati dengan berhala dia tu.
Orang bimbang itu main. Orang bimbang. Orang bimbang. Satu masa saya Junaid Baghdadi. Saya Junaid Baghdadi. Dia berjalan. Mari saya ke burung. Tahu burung ni. Dia kata tuang, burung kata. Zaman dulu memang orang boleh cakap dengan benda hayat macam Nabi Sulaiman cakap dengan burung kan. Tu ada begitu juga. Dia kata, mengapa tuang saya kena kurung, dia kata. Burung kata. Saya nak buat tasbih juga, kata dia. Takkan duduk muka tu pendang dalam sarang tu. Tuang sendiri pun begitu bebas kata, boleh bertakbir, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Saya nak gitu juga. Itu. Syekh Junaid Baghdadi ni bukan sembarangan. Dia buka penyelok apa ni? Sarang tu, itu burung tu pergi. Terima kasih kata burung. Tuan. Baik burung tadi dengan kenegu dia. Jadi burung ni Tuhan beri ilham, naluri dia tu boleh bercakap, ilmu dia boleh memandang. Boleh temu antara Tok Wali dengan burung. Bila saya Junaid baru dia makan sama, hidangan sama, makan burung tadi. Burung kata, kalau saya mati, kalau Tuhan mati, saya nak ikut Tuhan. Bila sampai saya Junaid Baghdadi ni wafat, burung dia turun, golek itu, datang kubur. Kata pun, kananglah saya sama tunggu saya ni. Itu makna kesan beriman tu, tak tu. Kuat sangat senggar pada burung tadi, pada orang lainnya, nah, iman dia kuat. Tapi yang cakap Islam, cakap iman, cakap Islam lain. Cakap beriman lain. Allah. Fadafanu fi qabri, maka orang pun tanam burung tadi sama-sama dengan Syekh Junaid Baghdadi. Selok situ. Burung besar dah wasiat nak mati sama dengan Syekh Junaid Baghdadi. Itu dalam kitab, Allah lupa saya, kitab apa ni? Nama kitab tu, kitab besar tu. Karangan Al-Asfuri. Apa nama? Lupa dah saya. Rumah pada hebat. Sama juga kita orang semayang. Kalau buat pekok, bila kita semayang, ada banyak perkara yang dilarang. Itu buat pekok. Buat pekok. Sini ada disebut, iza kumna ila solah, bila kita sembahyang, ini nak kait dengan fiqh pula ni. Fa innana nuhina anil ityani, kita dilarang masa sembahyang tu jangan buat benda ini. Buruku ba'irin, kita tu sujud tu macam uta turun kaki dia dulu dengung-dengung bunyi. Tahu tu? Kalau rumah zaman dulu kan, rumah kayu, kalau kita sujud kan, sujud apa ni? Sujud lutut dulu, gang lutut atas lata tu bunyi menodong mata lata tu. Itu sujud baik. Sujud apa ni panggil? Baik ni ke apa, kuda-kuda, unta-unta. Jangan sujud atas lutut. Sujud tangan lutut diam satu. Kecuali kalau sakit, layak dah. Ada juga hadis mengatakan boleh, tapi dia larang. Jangan ikut sujud duduknya
uta tadi. Itu satu. Belakang kanuzur. Kalau kita nak pakai kau yang kedua boleh juga. Kerana kalau tu uzur. Jadi lutut degung bunyi tu tak boleh tau. Itu satu. Yang kedua, iltifatu sa'labin. Kiasan dia ni seperti serigala duduk di padang pasir. Sujud kan? Apa dia panggil gitu? Rapat ni ya. Orang lelaki tak boleh. Kena gitu. Orang kena pasien dia dah apa? Tu. Qu'udu sa'labin. Orang lelaki janganlah disujud tadi macam sujud punya apa ni anjing padang pasir tu. Duduk gitu. Itu hukum zahir. Pekoh tu hukum zahir agama ni. Tasawuf lagi dalam. Sujud tu sujud bukan nak tiru salat, tapi sujud tu nak menyatakan kita hamba kepada Allah. Situ adanya motif kita hamba dia. Itu dia. Yang ketiga, naqlu rurahin. Macam kita tengok burung makan bangkai. Benda panggil macam ayam makan tahi. Satu. Ya, ayam putih padi. Tak ada taman indah mana. Biar dia taman indah. Sejuk. Allahumma laka sajadtu. Allah, aku sujudkan dia-Mu. Wa bika amantu, dengan Kau aku beriman. Wa bika aslamtu, dengan Kau aku serah diri. Aku Islam. Subhanallah ala wa hamdihi. Doa. Subhanallah wa hamdihi. Allahumma laka sajadtu. Allah, aku sujud kerana-Mu. Mari hati ni kerana-Mu. Mari hati rasa tertangkap dengan dia, tertarik dengan dia. Aku sujud kerana-Mu. Cerah hati, sejuk hati, mesra hati. Wa iqa'u kalbin, duduk macam anjing. Wa hay'atu khayli, kiasa macam kuda. Macam kuda. Raja tengok dah TV kuda. Kalau dia hemat pada tuang dia bangun kaki dua tu. Gitu. Depan. Kuda ni. Kita kalau kita hormat ke Tuhan, Pak Allah. Ni jadi gitu dia. Macam kuda lah. Ni nak potong apa? Allah. Sebelah. Dan jadi macam kuda. Kuda ha. Dibangun tu ha. Kuda. Bukalah. Apa kekal ni? Ha? Boleh ah. Boleh ah. Kalau sakit boleh ah. Tu. Itu dia. Jadi maknanya itu pekah. Kalau kita jaga sangat bini ni, nak betul ni, orang ni lupa dengan Allah. Hilang asas. Maknanya lupa ni. Ni rumah Allah ada sini ni, rumah dia ni. Rumah Allah mana? Bukan Tuhan ada rumah. Hati kita tu ada bahagian Allah sini. Nama di sini duduk. Ni hati ni. Bila hati ni kosong-kosong lah. Sehingga sahabat Nabi ada terus malam janggut. Orang beritahu ke Nabi Rasulullah ada kita menjanggut dan semayang. Kalau hati dia kosong takkan buat gitu. Kosong lain dah. Hati ni, jaga baik hati ni. Lu ni tuan-tuan, Allah susah sungguh. Hukum semayang belajar, hukum puasa belajar, hukum haji belajar, hukum zakat belajar.
Rukun syahadah tak belajar. Ambil rukun syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi, aku mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa dia rukunnya? Rukun 5 dia lah 6, kusal 5. Ha? Rukun syahadah, nak betulkan syahadah kita? Tak tahu lah. Sedangkan syahadah tu hati. Kalau syahadah tak betul, ibadat lain jatuh lah. Itu syahadah ni dimasuk bahagian rukun ihsan, rukun tasawuf panggil. Betul kan hati betul tu rukun syahadah. Rukun syahadah saja dia ikhlas kerana Allah. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah. Ada orang tu kita tanya dia, mengapa awak nak semayang? Nak masuk syurga. Itu balasan. Nah, terimalah, itu balasan. Ini syahadah ni bukan balasan. Kenyataan kita hamba dia. Balasan kita wajib percaya, wajib terima. Hamba kita rukun syahadah tu ikhlas. Tu kena belajar molek. Tu dia. Itu jelas. Waktu isyak itu ialah mulai daripada teja warna merah tu lenyap di kaki langit tu. Bila matahari jatuh bawah tu nak cari merah tu. Tu itu waktu isyak bermula. Dalam hal ini guru kita, maknanya Ibn Hajar kata, saya kira sekalilah kesunahan kita, sunat kita mentakhirkan sembahyang isyak itu sampai sebagai menyingkiri pesan ulama. Sembahyang isyak ni kalau boleh kita boleh lewat sikit tak apa. Semasa diri ni bukan jemaah ni. Jadi jemaah tak boleh lah. Orang ni korang nak pergi pasar, nak pergi naik kapal terbang tu, bahasa ni dia nak derah. Lah, jangan buat lambat-lambat. Tu dia. Sebab itulah kalau orang tanya kita, Ustaz, berapa lama kau masa lepas bang tu di masjid tu kita boleh tunggu makmum? Berapa lama? Lepas tu boleh kita start semayang jemaah ni. Katalah berapa lama lepas abang garik tu ditunggu makmum, setakat mana barulah kita start mula semayang fardu garik tu dengan berjemaah. Masa mana? Lepas abang buat selalu ataupun ada timing dia tu, lepas abang tu apa lama masanya? Kita nak jawab ni. Siapa boleh jawab? Isteri tak apa dia kabar dia. Boleh tahan sikit, isteri tak ada hukum dia. Kita jawab, apa yang patut kita buat lepas semayang, lepas bang tadi? Semayang sunat maghrib. Tak? 2 rakaat yang. Tu. Itu dipanggil sunat yang tidak muakkad tu. Nabi buat, kadang-kadang Nabi tak buat. Itu sunat tidak muakkad panggil. Sekadar kita nampak makmum ada buat semayang 2 rakaat tu, walaupun tidak muakkad, dia ada 2 semayang sunat, ada muakkad dan tidak muakkad. Semayang muakkad ni semayang Nabi tak pernah tinggal sunat tu. Macam lepas semayang garik, lepas semayang isya, sebelum semayang subuh, semayang sunat muakkad. Yang tidak muakkad ni semayang sunat yang Nabi kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Macam semayang sunat 2 rakaat sebelum semayang garik tu. Itu semayang sunat yang tidak muakkad, tidak dikuatkan kita buat. Kerana Nabi kadang-kadang dia buat, kadang-kadang. Jadi kita boleh ambil masa mana kita nak tunggu supaya kita mulakan bang. Jawabnya yang semasa dibenarkan kita habis semayang sunat tu cukup lah. Mula start. Jangan tunggu orang. Tunggu orang bila masa dah sudah kita semayang. Pas seorang mari lah.
Sekadar sembahyang sunat yang sudah ditentukan dalam kitab fiqh, dalam hadis tu, kita nampak ada orang buat tu, kita tunggu. Tu sekadar sembahyang 4 rakaat sunat tu. Atau 2 rakaat sunat. Kalau tak ada orang pun buat tu. Tu masa dia. Jangan tunggu orang, tunggu nak mari, tunggu. Jangan. Orang lain ramai lagi tu. Dia tunggu kita. Jadi imam kena bijaksana dalam hal ini. Jadi habis. Semasa itu mula daripada hilangnya cahaya merah di kaki langit itu, segera ditakhirkan semasa tadi. Waktu subuh pula ialah mulai terbit fajar shadiq. Waktu subuh ni bila terbit fajar shadiq, maknanya waktu subuh kita ambil kesimpulan menurut Imam Ghazali lebih kurang juga dengan ulama-ulama falak yang ni lebih kurang 20 darjah. Start mula kira 1 darjah sampai 20 darjah. Apa ni 1 jam 20 minit. Masa tu. Itu masa sembahyang subuh. Mana bila terbit fajar shadiq curah nampak panjang. Tapi ingat fajar shadiq, fajar kazib ni kurang nyata pada negeri kita ni. Sebab dia ni lebih nyata sebelah sana. Kalau tebal-tebal kita perhati boleh nampak. Orang duduk laut. Boleh nampak. Kena perhati benar. Fajar shadiq, fajar kazib dia tinggi gitu. Macam apa ni, ekor apa ni? Ekor serigala. Kembar ni. Macam ekor serigala kembar. Tu fajar kazib, dusta. Kali mana dusta. Tak boleh kita ikut dia tu. Bukan lagi. Lepas kediam sikit je, nampak cahaya. Muqtaridah. Terang nampak. Itu mula cahaya mula pecah. Ni se je, cik je ni pecah. Ada sana dia. Itu awal fajar shadiq. Itu awal sembahyang isyak waktu subuh selama 1 jam 20 minit. Tu dia. 20 darjah kali 4. 20 darjah kali 4. 4 kali 20, 80. 1 jam 20 minit. Itulah masa subuh tu 1 jam 20 minit. Lepas tu nampak tari merah dia di pucuk dia. Pucuk piring dia. Itu mula masuk waktu isyraq. Itu cara dia. Kemudian dan salah yang paling utama lalu berturut-turut tingkatan itu ialah sembahyang subuh. Lepas habis sembahyang isyak, waktu isyak diturut pula dengan sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Jadi dia salah yang paling utama, lalu berturut-turut tingkatan di bawahnya sembahyang subuh, isyak, zuhur dan maghrib. Hari ini seperti telah dijelaskan oleh guru kita Ibn Hajar daripada beberapa dalil. Cuma ulama melebihi utamakan berjemaah pada solat sembahyang subuh dan isyak. Subuh dan isyak ni memang ulama galak ke kita sembahyang subuh dan isyak. Kerana di sini ternyata lebih terasa berat melakukannya. Lagi berat kita rasa, lagi banyak kita dapat. Ni punya kebajikan tu. Tuan gandakan. Imam Rafi'i berkata semayang subuh adalah semayang Nabi Adam. Semayang Nabi Adam dia semayang subuh. Waktu subuh dia semayang. Kemudian zuhur Nabi Daud. Semayang zuhur Nabi Daud. Asar Nabi Sulaiman, Maghrib Nabi Yakub dan Isya saya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Maknanya orang semayang
Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Isa dan sebagainya, kita ambil semua sekali. Sebab itu sembahyang kita ni satu sembahyang cukup komplit, cukup lengkap, komprehensif. Subuh kita ada, asar ada, maghrib ada, apa ni zuhur ada, semuanya ada. Lengkap kita. Orang lain sewaktunya. Kadang-kadang 2 waktu orang lain tu. Kita dah ada mereka nak sembahyang sebagai sembahyang Isa. Ada Nabi ni buat. Kita ada. Orang lain tak ada, kita ada. Jadi orang lain ada sewaktu, kita ada 5 waktu. Satu. Dan sembahyang kita ada sembahyang malaikat. Ada sembahyang malaikat dah. Malaikat sujud, kita ada sujud. Malaikat rakaat, kita ada rakaat. Malaikat tasbih, kita ada tasbih ya. Jadi hak kita ni memang all in, masuk semua sekali, komprehensif, melengkapi, including dan excluding. Sebab semaya kita ni. Dah tu cara dia. Habis. Ketahuilah bahawa solat sembahyang tu wajib dikerjakan pada awal waktu sebagai wajib waktu yang melaksanakan tu luas, wajib muasa', wajib yang diluaskan. Sembahyang ni ada waktu, tapi waktu sembahyang ni masa dia luas. Sembahyang Isya start daripada habis waktu garik sampai kisah berapa jam, panjang tu, luas masa dia. Sembahyang subuh sejam 20 minit, luas masa tu. Sembahyang zuhur sampai ke asar tu 3 jam lebih, luas masa tu. Sembahyang asar ke maghrib tu kat 3 jam tu, luas masa tu. Muasa. Wajib sembahyang tadi di mana saja boleh, nak di tengah ke, nak di akhir selagi ada waktu lagi, nak buat di ujung boleh. Tapi bilakah masa wajib kita sembahyang? Bila? Baru kena sembahyang. Hak luar tak apalah. Katakanlah hak luar hanya sembahyang Isya. Start daripada sembahyang garik sampai belum subuh, panjang masa itu. Atau sembahyang zuhur, lepas gelecir matahari sebelum masuk waktu asar. Masa mana wajib sembahyang? Nak kata di waktu awal boleh, tengah boleh, selagi ada waktu lagi akhir boleh. Tapi nak khabar hak mana satu, beri tempat satu. Tempat ni wajib sembahyang, kalau tak sembahyang tak boleh. Masa mana? Nak khabar ni. Nak khabar bahawa solat wajib dikerjakan pada awal waktunya sebagai kewajipan pelaksanaannya luas, wajib muasa' dipanggil. Orang boleh menundakan sembahyang, boleh takhirkan sembahyang tu pada waktu yang diperkirakan masih cukup untuk solat, dengan syarat berazam bermaksud melakukannya sejak pada awal waktu. Jadi wajib sembahyang itu ialah wajib sembahyang tu kepada masa mana? Tanda sikit bawah tu ialah diperkirakan masa cukup untuk solat. Itulah wajib kita kena sembahyang, masa cukup sembahyang. Bila kita beri salam, assalamualaikum, masuk waktu lain, masa itu wajib. Akhir dah. Sebab itulah kalau kita ada kerja dah, ada kerja, masuk waktu zuhur, memang panjang masa 3 jam, 2 jam lebih. Kita ada kerja. Kita boleh sembahyang akhir, boleh. Sembahyang awal boleh. Tapi ada kerja. Kita boleh sembahyang akhir, asalkan terus sembahyang zuhur tadi. Allahu Akbar, sembahyang. Habis sembahyang tu masuk waktu asar. Itu boleh. Masa itu wajib. Tapi kena wajib kita ingat, kalau kita sembahyang tu, sembahyang zuhur tu atau asar atau lain, nak buat akhir, kita kena ada ni dalam hati kita, aku nak sembahyang akhir. Azan kita gitu, kena nak gitu.
Kalau kita dah niat begitu, telur akhir semayang dak semayang dah. Akhir sampai waktu akhir, dak dang semayang cukup. Sampai bersalam, dosa gitu. Ataupun kita tak ada niat nak takhirkan semayang kita, banyak kerja itu. Pakai wadah gitu je. Mati kita, dosa. Kalau kita ada niat nak semayang akhir sikit, mati kita berlanggar, pahala dapat. Niat cukup berbisa. Niat tu cukup kesan dia cukup kuat, memberikan kita rasa puas hati. Sebab tu nak semayang akhir, kena niat sikit nak buat akhir. Jangan lok gitu saja. Ni hukum dia. Ni hukum dia ni. Baca molek tu. Baca molek. Jangan baca semula dia. Ketahuilah bahawa solat wajib dikerjakan pada awal waktu. Hukum asal wajib sembahyang pada waktu. Kalau nak buat akhir kena niat. Sebagai kewajipan waktu yang luang. Awal waktu tu luas masa. Daripada awal sampai akhir tu waktu dia. Nak buat awal boleh, tengah boleh. Orang boleh menundakan semayang. Orang tu boleh dilewatkan semayang tadi daripada awal waktu pada akhir waktu. Sampai pada waktu diperkirakan masih cukup untuk semayang. Dia boleh tunda semayang dia sampai pekan akhir tu dan semayang sampai bersalam. Itu masih wajib. Kalau terajak masuk waktu lain, haram. Anggur-anggur lah dang kau. Anggur dang. Kalau kita buat padi katakanlah. Siang-siang gitu-gitu gini. Tadi curah lagi lah, asal curah lagi. Dah duduk semayang ni. Dah. Kita nak lewat sikit. Ada arti ni. Lepas tu dekat dah semayang. Lepas bisa Assalamualaikum ni, masuk waktu kaya. Okey, selesai masalah. Bila nak buat akhir tu, ada niat hati kita nak buat akhir. Asalkan teluh untuk semayang waktu yang berkenaan tu. Itu hukum dia. Sebab tu kalau tanya kita, bila kau wajib semayang? Waktu? Bukan. Bila kau wajib semayang? Tengah waktu? Bukan. Bila kau wajib semayang? Bila kita teluh semayang dalam waktu itu. Dan bersalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk waktu lain. Itu masih wajib. Tak boleh tinggal ni. Ni wajib ni. Ingat baik. Boleh faham tu? Boleh faham tu? Masa wajib semayang tu, sekadar teluh kita semayang. Allahu Akbar. Baca Fatihah, rukuk, sujud, pergi sampai bitai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktu lain. Alhamdulillah. Dalam waktu yang kalau seorang itu dia semayang. Dia semayang. Dan zuhur katakanlah. Dah semayang serakat Allahu Akbar tu, serakat aja. Rukuk, sujud, bangun ya. Masuk waktu lain. Kau boleh serakat, semayang tu nama ditunai. Teruskan semayang. Kalau tak boleh serakat apa? Allahu Akbar, baca alhamdulillah. Masuk waktu lain. Semayang qada jatuh dia. Teruskan. Jangan berhenti. Jangan buat semula. Teruskan. Jadi semayang tu ada 3 jenis. Sembayang penuh dalam masa dia. Semayang separuh. Semayang dah serakat aja semayang tu. Macam mana semayang serakat? Allah. Sujud. Duduk. Sujud. Bangun. Serakat dia kira tu. Masuk tu waktu lain pula. Nama semayang tunai juga. Asalkan satu rakaat. Ini boleh. 2. Yang kedua, semayang qada jatuh dia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk waktu lain. Qada nama dia. Terus semayang juga. Jangan berhenti. Jangan buat lain. Waktu juga sambung. Itu kaedah dia. Jangan debar ni lah. Serakat bangun ni. Debar dah. Jangan kita kena tu. Jangan debar. Hukum ada. Ingat itu hukum teruskan.
Macam matahari kan, dia berjalan terus. Ada kita terus. Tak risaulah kita tahu kan. Boleh sokat terus kan. Dosa cucui hati kita. Lah, habis dah waktu jangan terus kita dah. Hati kita tak terganggu. Pasal kita tahu dah. Kita tahu kan. Teruskanlah. Nama tunai. Kalau boleh tak sampai sokat, nama kotor. Teruskanlah. Pasal apa gitu? Pasal apa jadi begitu? Kerana kita orang tua dah, uzur dan sebagainya. Ada benda gitu lah. Selalu tidak, jangan sekali. Tak tu. Takkan semua gitu kan. Ada jangan sekali tu. Tengok. Kalau punahlah masa, cukup Pak Akak katakanlah, pergi salam, sembahyang tunai dalam waktu. Boleh rakaat saja, dah rakaat tu masuk waktu lain. Sembahyang tunai juga dia panggil tu. Sambung tu. Kalau sembahyang Allah Akbar, dah rakaat, dah bangun kali yang kedua tu. Namanya sembahyang tak sampai rakaat. Qada nama dia. Jangan niat qada. Nama qada dia tu. Jangan kita kata aku qada sembahyang. Jangan. Dalam sembahyang lagi tu. Teruskan sembahyang semakin hati. Itu. Cara dia. Bila seorang masih mendapatkan waktu solat untuk satu rakaat saja, maka solat itu dianggap adab. Adab mentuna, solat tuna. Tu ada sini? Ada sini. Bila seseorang masih mendapatkan waktu solat, disebabkan dalam waktu itu, dapat satu rakaat saja. Satu rakaat mananya? Satu rakaat mana? Mana gini ah? Satu rakaat. Allahu Akbar. Tak rakaat lagi tu. Allahu Akbar. Tak lagi tu. Subhanallah. Tak lagi. Apa ni? Sujud. Tak lagi. Duduk. Tak lagi. Sujud kedua. Tak. Masih ni lah. Kalau dapat kau tu, semai tunai juga lagi. Tu sokat dia panggil. Yang kata dua rakaat tu se baru tu. Bangun yang kedua tu dia baru dapat se, sudah se. Nak dua ni. Sudah se. Semai tu dia panggil adat tunai. Tu bukan sembahyang. Masih lagi Allahu Akbar. Baca alham. Lepas tu kita kata Allahu Akbar. Masuk waktu lain. Tu bukan sembahyang. Tidak, sujud. Nama qada sembahyang kita. Rasa niat qada, nama qada. Tarah dia qada nama dia. Tu dia. Kalau tidak mendapatkan serakaat tadi, qada nama dia. Sembahyang qada orang ya. Sembahyang qada nama dia. Tarah dia qada. Melakukan sepotong sembahyang sebagai sembahyang. Melakukan sepotong sembahyang di luar waktu dikenakan dosa. Sekalipun masih ada satu rakaat yang dilakukan pada waktu itu. Kalau kita sembahyang di luar waktu walaupun apa ni serakaat sekalipun, dosa mesti adalah mana? Dosa di sini sebab kita tinggal dengan sengaja tau. Kalaulah kita ni uzur macam mana? Nak ambil sembahyang, tak boleh pergi ke tandas tu. Tak urut tu pun. Duduk di hospital, tak ada orang nak tolong ambil air, nak spray tu kita ni ambil sembahyang tu. Masih habis. Itu uzur. Banyak waktu lain tapi tak cukup lah. Tak cukup serakaat tu katakanlah ataupun sebagainya. Tak berdosa tu sebab darurah dia panggil. Nak buat tak apa lah tu. Nono orang apa ni? Orang yang fakir tuhur ni, orang tak ada dapat air, tak boleh tayamum, ataupun orang dedas selalu keluar najis tu. Tu diusulkan tu. Kita harap benda ni dapat dipaham lah mana. Jangan risau. Buat sekadar boleh. Dan kebolehan kita buat tu jangan batu pada orang. Kalau orang tolong boleh tolong kita, bukan berarti kita rock. Orang boleh tolong kita. Orang tolong kita usi cushion di hospital.
Orang tolong kita ambil air spray tu kita ambil semayang kan. Bukan bagi kita kok. Dia tolong kerana dia. Aku dah. Kalau kita mau tolong, kita buat kerana kita dah. Walaupun setakat mana buat lah. Pahala dapat. Itu kerja orang beriman. Anak cakap kerja orang beriman ni, bukan kerja orang Islam. Orang beriman. Kita mahu jadi orang beriman dalam Islam. Orang beriman tarah dia sederhana. Orang ihsan nombor tinggi. Orang Islam, orang iman, orang ihsan. Orang ihsan kerja ikhlas dia, rukun dia ikhlas. Itu dia. Habis Memanglah kata dia, kalau telah mulai mengerjakan solat selain bila sembahyang Jumaat, maka waktu masih lagi untuk solat, maka ia diperbolehkan tanpa makruh. Itu dia. Ingat ya, dalam sembahyang Jumaat dia ada beza sikit. Beza dia menurut sembahyang biasa ni, sembahyang Jumaat tu kita boleh serakaat dengan imam barulah sah Jumaat kita. Kalau tak boleh serakaat dengan imam tu, kita kena buat 4 rakaat. Lain sikit sembahyang Jumaat. Gini katakanlah, kita pergi sembahyang masjid kita ni hari Jumaat. Tiba-tiba ada tukang jalan tu, ada urut blok orang tukang jalan tu, ada polis tu, dia buat asyik pergi. Kita pergi, Allahu Akbar, imam dah rakaat dah, rakaat kedua. Bila imam dah rakaat kedua tu, kita tak boleh dah rakaat tu sebab kita sudah jadi imam masbuk. Ikut imam. Imam baca, tak baca. Bila imam ambil salam, kita bangun. Sembahyang 4 rakaat. Tapi jangan niat zuhur. Itu dia panggil sembahyang zuhur 4. Sembahyang Jumaat, niat Jumaat macam asal tadi, mula dengan niat Jumaat. Tapi 4 rakaat tu kan niat zuhur. Teruskan dia, peraturan dia kita kena buat 4 rakaat. Sebab syarat Jumaat ni, makmum mesti kena boleh serakaat dengan imam. Kalau tak boleh serakaat dengan imam, tak boleh. Syarat kita berjemaah dengan imam, dapat serakaat dengan imam. Macam mana gambar orang kita dapat serakaat macam saya kata tadi. Kita masuk, imam takbir Allahu Akbar, kita duduk luar lagi, proses masuk rakaat kedua. Imam baca, imam baca surah, kita duduk parking dulu lagi. Imam rakaat, kita masuk biar itu Allahu Akbar. Tak tahu imam dah rakaat dah ikut sama imam. Maknanya kita sudah jadi imam masbuk, tak ada rakaat dengan imam tu, tak boleh rakaat kita. Imam bersalam, kita bangun 4 rakaat sembahyang. Itu nak kena lain sikit. Jangan sembahyang 2 rakaat. Orang sembahyang 2 rakaat begini. Lepas tu Allahu Akbar, rakaat pertama yang dia masuk lagi. Bila masuk tu imam rakaat rakaat yang kedua, Allahu Akbar, kita masuk Allahu Akbar dan pun sama dia. Walau tak baca Fatihah pun boleh kita. Boleh faham tak? Semula. Tapi orang ni nak kampus ni dasar apa ni, dasar apa-apalah dengar saja kan. Alright.
Kena apa dah? Kena parti sikit. Tahu kita masuk situ. Imam sembahyang dah. Imam baca petah rakaat kedua. Imam baca surah. Kita naiklah. Ada kosong tu. Imam pun rakaat. Masih Imam rakaat tu kan? Rakaat kedua ni. Dia sebut Allah Akbar rakaat atas. Boleh rakaat tu lah. Boleh, tak apa. Nak rakaat sampai walaupun tak baca Fatihah, walaupun sepatah pun. Apa sebut? Agak masa cacang tak berdiri. Tak boleh nama istilah kan ni. Imam rakaat, kita rakaat. Jangan rakaat sama dia. Jadi kita tambah rakaat lagi belakang. Rakaat kedua lah. Orang yang tahu hukum, ni orang bodoh ni. Yang kita kata sembahyang Jumaat tu mesti ada dapat rakaat dengan imam lah. Bila imam rakaat kali yang kedua kan, katalah dia masuk. Cuma saya Allah rakaat. Kalau imam bangun sikit pun tak apa dah. Tapi jangan bangun tinggi dah. Kita begini tu imam bangun sekejap, tak apa dah. Sikit je lagi. Dah lagi kita rakaat. Sekadar suruh rakaat lagi, suruh rakaat. Orang pernah begini. So rakaat gini. Sebelum imam bangun cacang tu kita rakaat dah lagi, boleh lagi. Baik. Bila kita rakaat imam rakaat tu rakaat. Dia bangun. Bila imam baca tahiyat awal, tahiyat akhir, baca makram. Tak tahu. Nak warna nak suruh kita jadi salah sama dengan imam. Kita bangun. Baca Fatihah, buat dia dah sikit. Tak mana ni? Baca tahiyat. Janganlah. Nabi salam. Apa tak boleh? Tak boleh ke? Boleh sangat ada kan? Kalau tak faham, tak apa. Kita tak nampak tu. Cepat. Imam duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir apa? Tahiyat akhir lah. Kita bangun. Assalamualaikum. Assalam. Jadi memang boleh. Tapi nak orang special lah. Orang tahu hukum. Orang tahu hukum macam mana? Tahiyat dia boleh je pendek je. Kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia at-tahiyatullah assalamualaikum nabi. Cukup. Dah sakit tambah sallallahu alaihi wasallam. Rekahkan tahiyat tu. At-tahiyatulillah. Tak saya baca lah. At-tahiyatul mubarakatus salawat thayyibatullah tu saya baca tu. Dalam hadis Nabi ada sebut tahiyat pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada wa ala sayyidina Muhammad kurang tu. Itu sunat ayat ahad, sunat ba'ah tu. Boleh kita nak tahu tu orang pandai lah ni. Orang tak pandai tak boleh buat. Tak beza. Macam mana baca Fatihah rekas? Macam mana kita nak cepatkan tu dengan tidak menghilangkan hukum apa? Tamak-ninah tu. Lagi tu. Boleh. Jadi kita boleh sembahyang sama imam rakaat yang kedua tu. Kita boleh salam ke hal dia. Lewat sikit tak apalah. Mana dah tu. Boleh. Kalau orang kata Ustaz ambil lagi tak mana? Tak apa lah. Boleh kita tunjuk. Tak apa. Tok guru dia ni ada kata begitu. Ibn Hajar kata boleh. Itu dia. Tapi dia usah pakai lah betul. Takut odang. Bahaya. Tambah sangat belakang tak apa. Bahaya.
Ya. Ah, tu dia. Habis kita bercakap ni Naam tu panjang ni bahasa ni. Memanglah kalau telah mulai semayang solat panjang ni. Tanda sikit